Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan terima kasih semua kepada peserta kursus pagi ini, penyediaan minit mesyuarat dengan AI. Terima kasih luangkan masa yang datang dari Paguh. Kami dari Pejabat Chancellery yang menganjurkan kursus ini mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk pagi ini kita akan untuk sepanjang hari lah, bukan pagi, untuk hari ini sepanjang hari kita akan menjalankan kursus penyediaan minit mesyuarat dengan AI yang akan dikendalikan oleh guru saya lah bahagian grafik, Cik Imran Abdul Jabbar. Cik Imran ni merupakan pengasas Sifu.com ataupun sekarang ni SDC. Pengalaman lebih 20 tahun tu, 25-26 tahun tu tak? Lebih kurang 25-26 tahun Cik Imran dalam dunia grafik dan design. Dan sekarang ni, kalau dulu saya belajar dengan beliau Adobe, sekarang ni dah bergerak ke AI, dan masih di sinilah masih dalam dunia grafik. Walau bagaimanapun sebenarnya Cik Imran ni uniknya, ijazah beliau bukanlah grafik, beliau adalah ijazah mechanical dari US. Saya tak ingat universiti mana, US. Okey, untuk tidak membuangkan masa, saya jemput Cik Imran untuk mengendalikan kursus ini. Silakan. Okey. Terima kasih kepada Cik Nash. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, okey ke semua? Catat semangat je. Baik, semua dia masih lagi tengah set up kan, tengah susun mouse kan, cek wifi. Okey, baik. Jadi pertama sekali terima kasih kepada UiTM kerana menjemput saya dan tim Sifu.com untuk berada di sini bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk berkongsi satu topik. Topik apa kita hari ni? Semua tahu ke datang ni untuk apa? Oh, cik tahu tu depan kan. Okey, jawapan ada ke depan lah. So kita nak menggunakan teknologi AI untuk membantu kita dalam mempersiapkan dokumen minit mesyuarat ni. So ini kerja tuan-tuan dan puan ke? Ya. Baik. Susah ke buat minit mesyuarat? Tak susah, kan? Ada dia kalau tempat tu meetingnya sikit, okeylah. Tempat tu kalau meetingnya kerap, tu yang jadi naya sikit tu. Kan Baik. Jadi inilah kami daripada Sifu.com seperti yang Cik Nash mention tadi. Jenama ni saya wujudkan daripada tahun 2000. Ya, jenama saya buat website ni pada tahun 2000. Asal-asalnya sebagai satu tapak perkongsian untuk bidang kreatif lah, bidang design untuk website, design untuk grafik, untuk animasi, kan. Waktu tu pun saya buat personal project je ni, sehinggalah dia berkembang slowly jadilah satu syarikat lah. Berjumpalah kita hari ni. Okey, boleh check it out kalau nak tengok. Okey, so ni saya sekali lagi, nama saya Imran bin Abdul Jabbar. Hari ini saya dibantu oleh pembantu saya, Cik Azwan. So kalau sepanjang kursus ni nak bertanya-tanya tu, jangan segan-segan. Ya, kita manfaatkan hari yang ada ni untuk orang kata apa? Fahamkan yang sebaik mungkin lah. Jangan segan, tanya je. Okey. Saya berpengalaman dalam bidang kreatif lah, kreatif teknologi lah. Dulu orang kata bidang design, bidang grafik, bidang multimedia, art and design. Okay. Sekarang ni saya lebih suka untuk kata bidang saya ni adalah bidang kreatif teknologi, kreatif tech. Sebab teknologi tu pun dah makin berubah. Dulu software kena install, sekarang software tak payah install. Betul kan? Buka browser je boleh buat kerja. Lepas tu boleh pakai pula phone untuk buat kerja. Sekarang boleh cakap pula. Boleh cakap minta saya nak design keluar kan. AI kan, AI. boleh dibuat itulah. Dulu kita ada satu kita apa? Gurauan lah sesama geng-geng designer ni. Nak buat design ni susah tuan-tuan dan puan.
Ya, jadi kita punya gurauan tu adalah bila datang bos minta something, minta buat design, dia kalau boleh nak sekarang. Ataupun kalau boleh dalam setengah jam ke nak. Kalau boleh dia nak semalam. Lepas tu bila kita mengeluh dia cakap, kerja kau bukan susah kan? Aku tengok kau klik jadi. Kan? Klik jadi. Masya-Allah kan. Kita pun ya bos memanglah klik jadi. Tapi masa saya 3-4 jam sebelum ni saya cari bahan tu bos tak ada. Nak mencari bahan tu yang seksa. Kan? Tapi sekarang gurauan tu dah berubah tuan-tuan dan puan. Sekarang bukan boleh type terus jadi ke? AI. Type prompt terus jadi. Kan? Lagi nanya pula tu. Okey. Baik. So inilah saya kerana bidang saya tu masuk dalam bidang kreatif dan kerana saya start dengan seafood.com, saya mula berkongsi tutorial. Zaman dulu orang tak panggil content creator. Kita buat website, kita buat tutorial. So orang panggil kita tutorial je. Blogger pun blog pun tak ada. Tak wujud lagi. Zaman tu belum wujud lagi. Blogspot ni semua belum ada. So tutorial je. Zaman sekarang baru kata, kau buat konten kau buat konten yalah konten lah. Okay? So kita mula sharing, kita mula mengajar dan orang start panggil saya buat kelas. Saya pun okeylah kita try. Dan akhirnya saya rasa saya berminat dengan bidang kreatif dan juga bidang training, latihan dan juga education lah. Dan akhirnya 2017 saya dijemput oleh kawan saya untuk try mengajar di akademik. So saya sempatlah menjadi part time lecturer untuk beberapa tahun lah. 4 tahun juga, 4-5 tahun juga di 2017 sampai 2021 di UIA, Kuliah of Education under minor Instructional Technology, teknologi pendidikan. Okey, baik. Jadi tadi Cik Nes memang beritahu saya punya latar belakang ada sedikit berbeza lah dengan apa yang saya buat selama saya bekerja 20 tahun lebih ni dalam bidang kreatif tech ni. Saya berasal daripada mechanical engineering, memang pure science punya cerita, technical punya cerita. Grad pun rezeki daripada Virginia Tech USA. Waktu tu belajar di sponsor oleh Tenaga Nasional. Tapi tengok dekat sini. Saya grad 1998. Saya mula bekerja 1998. Bermaksud bermula bekerja ni dalam bidang grafik lah. Bermaksud saya tak pernah jadi engineer lah. Kan? Tak pernah. So saya bukan practitioner lah, engineer bukan lah. So saya declare diri saya ni bidang kreatif lah. Okay? So macam mana saya boleh bertukar ni, nanti kita ceritalah, panjang cerita dia. Okay, baik. So kita bertemulah hari ni. Salam perkenalan. Okay. Baik. Boleh tak kita go around, saya nak kita berkenal-kenalan. Boleh saya tahu nama, daripada mana, bidang apa, pengalaman. Pengalaman ni saya nak pengalaman dengan AI. Pengalaman dengan AI. Kan? Macam mana bermulanya AI ni sampai ke tahun ini ni, ada tak pengalaman? Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Okey, dan apa expectation hadir khusus untuk hari ini? Boleh? Boleh ke? Boleh. Kita bagi mic ah. Bagi mic. Dia tak ada. Introvert ni semua bahasa budak gen baru je. Zaman kita dulu mana ada introvert ni? Apa malu kan, segan. Tapi saya selalu macam tak tahulah bila zaman sekarang ni orang sebut saya introvert kan, saya introvert. Dia jadi macam satu mind block pula untuk setengah-setengah orang ni. Saya rasa macam tak perlulah dikelaskan kita ni apa. Sebab terus terang saya cakap, saya dulu macam tu juga. Saya mengajar kat depan-depan ni. Bapak saya adalah orang yang pernah tegur saya. Dia kata, Imran, macam mana kau boleh cakap depan orang semua ni? Mengajar depan orang, ada puluh-puluh orang, kadang bagi seminar, ada ratus-ratus orang kan. Sebab dulu saya masa kecil, saya diam. Sekolah pun saya diam. Saya dulu sekolah asrama. Cuman. Especially perempuan lah. Dia kata, siapa berjaya cakap dengan Imran ni memang terror. So, sangat pendiam. Bagi depan tu, saya selalu suka bagi yang belakang dulu. Tapi tak apa, sebab dia dah ambil, silakan. Dan kali jangan tegur. Silakan.
Okey, teruskan. Saya diri Boleh. Kita santai-santai je. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya di Cambridge tak boleh betul lah. Kan. Tapi by the way tuan, saya dah follow IG ya. Thank you. Okay, nama dia beri Muhammad Hanif bin Samsul. Saya sekarang berkhidmat di Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko. Boleh dikatakan tuan ni pejabat ni memang bos-bos tak suka lah sebab suka bagi kerja katanya. Suka bagi kerja pejabat ni katanya. Okey. Dari mana? Okey, saya berasal daripada Selangor. Dan juga bidang saya belajar diploma pengurusan pentadbiran. So bidang pentadbiran lah. You know. Pengalaman. Tadi pengalaman dengan AI Saya pengalaman dengan AI ni banyak yang kelakar-kelakar je lah. Seperti contoh cari teka-teki, teka-teki, cari jawapan benar, jawapan benar. Dan juga baru-baru ni raya lah. Kita time tu seasonnya macam gambar family diubah jadi gambar kartun. Kan. Dan lain-lain dari segi pekerja saya gunakan AI ni banyak untuk buat surat-surat yang ad hoc lah, ad hoc program macam tu. Kan. So harapan saya pada pagi ini adalah lebih kepada untuk mempercepatkan lagi proses untuk membuat minit mesyuarat ni lah. Sebab di pejabat saya ini mesyuaratnya kerap berlaku. Saya rasa sebulan dalam 18 tu tak lari lah. Baik mesyuarat yang berjatan kuasa ataupun yang mesyuarat yang tiba-tiba datang. Tu Cik Faisal tahu lah. Cik Faisal Ludin. Sahabat saya. Okey, itu saja dari saya. Okey, menarik. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Fahmi bin Harun. Boleh panggil Fahmi. Sekarang saya berada di Uni Audi Dalam. Dah setahun lebih lah bekerja di UTSM. Ini pun pejabat tak suka ni. Ni pejabat ramai yang tak suka lah. Audit. Lepas tu bidang saya perekonomian. So saya dengan audit ni dah lebih kurang 4 tahun lah berbanding dengan company sebelum ni. So dari segi AI, saya rasa daripada zaman dulu pernah ada namanya SimSimi kot. Kan dia macam lebih kurang ChatGPT sekarang lah. Cuma dulu dia macam lebih kepada chatting. Kalau ChatGPT ni lebih bijak sikit lah, dia ada otak sikit kan. So dari segi membantu kerja tu, ChatGPT ni lah banyak membantu dari segi penggunaan ayat kot. Sebab kadang laporan audit ni dia nak kata ayat tak boleh nak keras sangat. Dia kena lembut-lembut macam tu kan. Macam tu betul. So ChatGPT ni membantu sedikit sebenarnya, membantulah dari segi penggunaan ayat yang lebih yang lebih lembut lah, lebih lembut lah. Saya ingat audit direct je. Tak, kena berbunga. Dia ada jenis audit. Kalau macam kami audit dalam, dia lebih kepada pengurusan. Dia sebab orang dah benci, so laporan tu kena bunga-bunga sikit lah. Sebab kan tak nak orang benci lagi kan. So laporan kena lah baik sikit lah. Faham? Okay. Alright. Terima kasih. Menarik. Assalamualaikum. Nama saya Syarifaliana Marisa, boleh panggil Marisa. Saya daripada Unit Integrity. So nak cakap apa? Unit Integrity, asal saya adalah Selangor. Lepas tu bidang saya sebenarnya ada background education on forensic accounting and criminology. So criminology. So dia more on kenalah dengan integrity, more on penyiasatan salah laku staff, everything lah. And pengalaman on AI, more on preparing surat-surat yang bukan legal lah. So macam yang surat-surat admin ke pentadbiran. Sebab legal, kalau surat-surat pertuduhan ke, surat-surat yang legal tu saya tak boleh guna AI lah, because it's more on facts. So harapan untuk hari ini khusus ni, saya berharap macam dari segi proses tu saya nak tahulah macam mana, because dari segi kalau macam meeting kami tu more on benda-benda yang sulit. So jadi sekiranya proses tu meeting tu maksudnya ada proses tu, saya nak tahu dari segi macam adakah di peringkat Chancellery tu kan, peringkat pejabat yang urus tadbir tu lah, ada macam mana kami nak share the informasi yang sulit tu lah. Baik, menarik, bagus. Data privacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hayati binti Made. Saya sekarang bertugas di Pejabat Pengurusan Akademik
Di unit senat dan jawatan kerja tetap senat lah. Oh, okey. Jadi saya berasal dari Johor dan bidang saya yang saya ambil degree adalah Human Resource Management. Okey. So pengalaman berkaitan dengan AI ni saya rasa lebih kepada ChatGPT lah, berkaitan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan kata isu semasa lah. Sebab saya lebih kepada buat minit senat Jadi harapan saya berharap melalui kursus ini saya memudahkan saya dalam pengurusan dan juga membuat minit untuk minit dan laporan di peringkat universiti lah. Okey. Itu saja. Terima kasih. Alright. Pas belakang. Senat Ini nak tukar-tukar MQA semua jumpa senat lah MQA, okey. Bismillah. Oh. Dah lama apa dah buat kelakar. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, nama saya Asyarofah binti Osman. Saya sekarang bertugas di mana dia punya baca? Oh, situ. Saya sekarang bertugas di Fakulti Mechanical dan Pembuatan. Kita geng mechanical. Pengalaman dengan AI semenjak saya jadi student balik lah. Student kertu ni, time tu lah baru belajar menggunakan AI. Tapi memang tak mahir lah. Nak prompt pun kena minta turun ajar. Alamak, okey. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Zuhairi dari Pejabat Hubungan Industri dan Masyarakat. Okey. Saya uruskan dokumen kerjasama universiti, MOU, MOA. Okey, saya bidang sains komputer. Okey. Saya start belajar tahun 2000. Jadi memang sifu.com, for the sifu tu memang familiar lah sangat. Okay. Memang popular lah. Alhamdulillah. Terima kasih sangat. Alhamdulillah. Wujudkan forum sifu. Okey. Lepas tu pengalaman saya dalam AI ni dalam tahun 2000 tu popular di kalangan pelajar, chatbot nama Eliza. Mesti tahu kan. So sekarang ni kalau dengan sekarang ChatGPT dah biasalah. Ya. Okey. Sekian terima kasih. Okey, terima kasih. Bismillah. Sorry effect. Saya Muhammad Faisaluddin daripada Pejabat Chancellery. So bidang saya adalah bidang pengurusan dan juga HRD lah. So pengalaman gunakan AI ni baru jugalah mula berjinak-jinak dalam setahun dua ni. Tapi kebanyakannya gunakan NLP dengan LLM lah. Macam ChatGPT dan sebagainya. Pernah juga langgan yang bersih yang berbayar dan sebagainya. Ada juga ambil course dekat Coursera, tengok-tengok lah cara AI ni. Tapi basically yang ambil course apa kat Coursera tu? How to prompt using AI. How to prompt, So tengok juga lah cara-cara nak prompt kan. Right. So harapannya kami ni di Chancellery sebenarnya pemegang dasar tentang minit mesyuarat ni. Jadi kami harap melalui kursus ni kita dapat bantulah semua rakan di sini dapat menyiapkan minit mesyuarat dalam tempoh yang ditetapkan. Harapnya lah. SOP-nya berapa hari? 7 hari bekerja. Mantap juga 7 sebab saya pergi dekat agensi kerajaan dia kata 3 hari. 3 hari. Kita cuba dulu AI ni. 3 kan. Okeylah, sini sebab meeting banyak sangat kot dia bagi 7. Okeylah, kita jangan tukar pula kan. Jangan tukar pula. Okey, Wan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Hazlini Abdul Alim, boleh panggil ini, daripada perpustakaan. Okey. So bidang saya memang library lah. Okey. Librarian. Di perpustakaan saya buat sekarang lah lebih kepada promosi dan galeri. Promosi dan galeri, okey. So untuk penggunaan AI baru juga berjinak-jinak dan sebenarnya pernah jugalah hadir di kursus AI, tapi fokus more on librarianship lah, macam mana menggunakan ChatGPT dalam bidang librarianship. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya pernah menggunakan ChatGPT sendirilah dari segi untuk memudahkan kerja-kerja harian, kerja-kerja promosi, contoh dari segi penyediaan copywriting untuk promosi, copywriting, and then dari segi pelaporan. Tapi minit ni saya tak berapa, pasal saya tak buat minit sebenarnya dekat library. Sabar. Bakal. Ada person in charge lain yang minit, tapi kita belajar insya-Allah hari ni. Tapi pusat pusat sumber kan, pusat rujukan. Jadi kalau orang nak tahu pasal minit, jumpa Puan Lily. Allah. Kita cuba insya-Allah. Alright. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
Nur Salihah binti Ali dari Pusat Pengajian Diploma, bidang pentadbiran dan kewangan. Pengalaman dengan AI masih di tahap beginner. Penggunaan ChatGPT lah. Dan harapan saya supaya kita dapat mengaplikasikanlah penggunaan AI ni untuk menambah baik sistem kerja. InsyaAllah. Selamat pagi semua. Nama saya Cik Jaigani. Kak Aspa. Tengok Kak Aspa perasan. Saya daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Bidang saya dalam bidang akademik lah. Bidang akademik. Pengalaman dalam AI ni baru berjinak-jinak lah. Harapan supaya dapat siapkan minit dalam masa 7 hari lah. Seperti yang dimaklum Cik Faisal lah. Terima kasih. Lepas ni 7 hari je 7 minit je. Mana tahu? Mana tahu? Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Daisy Zurina daripada Pejabat Pembangunan dan Penyelenggaraan, bidang ukur bangunan. Untuk pengalaman AI ni cuma basic macam biasa je lah. Tak ada advance ke. Harapan saya sama macam dengan orang lain punya harapan. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Amiluddin daripada Pejabat Pengurusan Organisasi, bidang pentadbiran dan kewangan. Pengalaman untuk AI banyak ChatGPT dan baru a week subscribe ChatGPT yang plus tu. Sebab perlu lebih lah kan sikit. Harapan untuk minit mesyuarat, harap lebih dengan AI dapat percepatkan lagi lah proses tu. Sana? Tak ada? Sana tak terlibat? Terus dia, Turistik, kecuali kan? Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Razmarina binti Zainal dari Pejabat Pentadbiran Kampus Cawangan Paguh. Bidang dalam kerja pentadbiran kewangan. Pengalaman untuk AI baru-baru ni saya banyak buat surat lah. Lepas tu sebelum ni saya pernah try untuk buat, saya tak ada gambar keluarga. Tak ada gambar sama-sama, jadi kita cuba nak gabungkan. Jadi masuk macam-macam. Studio. Macam-macam jadi. Macam-macam jadi. Anak lelaki jadi pakai tudung semua. Aduh, kesian anak lelaki tu. Itulah harapannya saya dapat buat minit dengan cepat, lengkap, dipahami sampai masuk lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Mariam binti Husni daripada Pusat Pengurusan Penyelidikan RMC, bidang pentadbiran dan kewangan. Pengalaman 0. Tapi saya pernah menguruskan mesyuarat yang menggunakan AI untuk minit mesyuarat. Tapi saya pembantu setiausaha yang buat. Saya bila dah dia menggunakan platform tu, dia bagi kepada saya untuk last checking lah. So saya dah dapat benda yang draft je. So saya baiki apa yang AI buat, terus siap. Dia buat AI tu live. Yes, dia record pakai I don't know, ada satu macam gadget ke, satu ke handphone macam tu. Lepas tu dia ambil, dia tukar dalam transfer dalam bentuk writing. Lepas tu dia bagi pada saya ni terus ready. Dia beli produk tu So harapan bila tadi saya tengok ada satu FB tu yang wanita Cina tu yang apa? Godfather of AI, Godmother of AI. Godmother of AI. So dia nak mengubah dunia. So kita tak boleh mengubah dunia, kita cuba ubah diri sendiri untuk jadi lebih baiklah, Cik. Kita ubah Parit Raja ni. Itu majlis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, orangnya dah tak ada. Okey. Alright, nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Ahmad Dariri. Fahmi juga, tapi ni Fahmi lain, pejabat lain. Saya dah bertugas di pejabat. Ni Fahmi yang disukai, ni Fahmi yang tidak disukai. Dia tak juga. Tak juga. Okey. Sama juga. Sebab dia tak suka juga sebenarnya. Sebab apa? Yalah, saya bertugas di pejabat bendahari.
pentadbiran kewangan. Ini tukang auditnya yang itulah Fahmi juga. So pengalaman dalam bidang AI ni sebenarnya tak banyak, tapi sekadar just play around je lah. Kadang bergaduh dengan AI ke saja je pasal kan. Yalah, cerita yang bukan-bukan kan. So expectation kita, saya hari ni itulah, kita nak tahu macam mana kaedah terbaik lah, yang memudahkan cara, sebab faham dari segi kekangan, kadang meeting hari ni besok dah nak minta minit kan. Tu yang kita cuba perbaiki lah dari segi tu. Mudahkan. Terima kasih. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Atika binti Pemokhtar, boleh panggil Atika, dari Pejabat Chancellery. Bos apa bos? Bos saya ada di sini, Cik Faisal. So kamilah yang menganjurkan kursus ini hari ini. Bidang saya sebenarnya kalau masa belajar dulu bukanlah HR ataupun belajar buat minit. Kita dulu belajar hubungan antarabangsa sebenarnya. Hubungan antarabangsa? Ya, saya background research. So jadinya tiba-tiba jam masuk kerja sebagai pentadbir lah. Belajar kat mana tu hubungan antarabangsa tu? Saya dari UKM. Okey. Sebab kami ada pernah buat kursus dengan Institut Hubungan Luar tu, IDFR. kat KL. Alright. So pengalaman saya dengan AI samalah dengan rakan-rakan lain, saya basic je lah. Hari-hari pun tanya, draftkan surat, draftkan email. Buat minit tu pun macam kita kalau boleh nak AI tu membantu follow kita punya format. UTHM kita ada keluarkan format rasmi, so kalau boleh dia generate terus keluarkan format kita tu, so kita just touch up sikit ke kan. So harapan saya hari ini, kalau kata garis panduan penyediaan minit 7 hari, kalau boleh 3 hari, 2 hari. 3 hari. Okey. Alright. Cuma 7 hari tu kekalkan. 7 hari tu kekalkan. Submission tu awal sikit. Kan? Produktif sikit kan. Kata nanti dia stres. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada saudara Jai. Okay, saya Saliza daripada Pusat Teknologi Maklumat. Saya di situ sebagai di bahagian pentadbiran dan keuangan lah. Juga terlibat untuk penyediaan minit mesyuarat. Tapi memang honestly memang selalu out lah. Tak dapat meet KPI yang ditetapkan di universiti. Terlajak. Okey. Okay, so saya harap melalui kursus ni saya dapat perbaikilah saya punya proses kerja, dan juga mungkin daripada ilmu yang saya dapat ni saya boleh kongsikan kepada rakan sepejabat yang lain lah. Dan pengalaman guna AI ni sama juga macam rakan saya cakap tadi, sebab saya pun dalam proses student dewasa sekarang. Jadi nak tak nak terpaksa juga kita ikut zaman dia kan, zaman dia trend sekarang guna AI, dan terpaksa juga subscribe lah. Terpaksa subscribe. Okey. Untuk dapatkan benda-benda ChatGPT lah ni, ChatGPT. ChatGPT. Okey. Cuma saya nampak dekat ChatGPT tu ada lagi dia punya item-item yang lain kan, yang kita tak explore lagi lah. Tak pandai guna kan. So saya harap daripada sini kita dapat sesuatu yang lebih baik lah untuk masa hadapan. Okey. Terima kasih. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Rashkin binti Abdul Wahab, bertugas di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Bidang pekerjaan sekarang memang menguruskan akademik lah, menguruskan akademik dan juga sedikit pentadbiran yang berkaitan dengan akademik. Pengalaman saya menggunakan AI ni sebenarnya samalah, sebab sebelum ni memang kita tahu kewujudan ChatGPT tu, tapi kalau untuk minit mesyuarat tu mungkin tak ada kepakaran, tak ada pengetahuan. So far minit mesyuarat tu secara manual lah, memang kita type manual lah. Tapi untuk teknologi tu memang so far lah setahun kebelakangan ni memang kita gunakan lah Perplexity, kita ada guna ChatGPT juga. Ni untuk macam siapkan assignment semua tu lah, sebab kita pelajar-pelajar senior tua ni kan. Tapi kalau untuk urusan office, so far kalau guna ChatGPT tu dia masih belum, macam mungkin tak pandai guna lah, maksudnya saya tak pandai guna, so dia tak mencapai hasrat
yang nak ditulis tu. So masih manually mencubalah, maksudnya kadang-kadang minit mesyuarat ni proses untuk membuat tu tak lama. Masa tu. Masa tu lah maksudnya. Sebab kena dengar balik Kena dengar balik. Maksudnya kita nak kena memahamkan maksud yang direkod dan berbanding dengan yang kita tulis tu. Itulah kekangannya. Betul. Harapannya berakhirnya kursus ni mungkin saya lebih mahir lah menggunakan teknologi yang dah ada, yang dapat membantu. Maksudnya daripada sebelum ni kita cuba fulfillkan 7 hari ataupun minggu yang sama untuk minit mesyuarat, mungkin lebih cepat. Maksudnya mungkin meeting pagi, petang tu minit dah siap. Mungkin menggunakan AI. Mungkin mana tahu kan, insyaAllah. Betul. Okey, terima kasih. Terima kasih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazrinas binti Husin Alilas Hashim, daripada Pejabat Pengurusan Organisasi, Pejabat Pendaftar, bawah Kluster Pejabat Pendaftar. Bidang belajar human resource, tapi bidang kat sini dah macam-macam bidang lah. Pentadbiran, HEP, akademik, semua dah rasa lah. Dah rasa. Pengalaman AI, sejak kenal ChatGPT ni jadi kawan lah untuk dapatkan idea. Macam kawan saya kata, dia kata dia lebih selesa kawan dengan ChatGPT lah. Sebab kalau tanya kawan sebenar tak jawab. Dia ChatGPT kadang-kadang dia jawab lebih cepat kan. Jadi untuk dapatkan idea tu mungkin kita boleh pergi kat sana lah. Dan saya juga pernah saya uruskan mesyuarat LPU, lembaga pengurus dia jadi saya rasa dengan kursus ni memang diharapkan dah sangat boleh bantulah. Untuk makluman tuan, mesyuarat LPU dia punya minit dia 90 lebih muka surat. Jadi harapan yang pertama, macam kawan-kawan lain, mempercepatkan penyediaan minit. Yang kedua, harapan kedua adalah mungkin dah dengan adanya teknologi terkini ni, format meeting tu sendiri boleh kita ubah dengan lebih ringkas lah. Ringkas tapi memenuhi apa yang jawatankuasa ataupun ahli tu nak lah. Lain tu, oleh kerana saya pejabat yang menjaga dasar-dasar segala dasar. Jadi mungkin dengan ada kursus ni kita boleh selaraskan lah untuk penggunaan satu universiti. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, menarik. So macam-macam bahagian cawangan dan sebagainya, macam-macam pengalaman juga. So ada yang kata dia beginner, ada dia kata dia dah pernah guna, ada yang dah subscribe. Siapa yang dah subscribe ChatGPT angkat tangan? ChatGPT, subscribe. Subscribe tu yang berapa ringgit je tuan? $20. Sama, $20. Sekarang dah murah lagi. Dia dah ada bukan. Kan saya nak promote Shopee pula kan bagi saya tu affiliate link kan. Google Gemini dengan ChatGPT dia baru je announce package yang baru. Kan kalau yang $20 tu ChatGPT Plus. Dia ada dua je dulu, ChatGPT Plus dengan ChatGPT Pro. Yang mana Plus $20, Pro RM200 sebulan. Tak agak-agak dia punya lompat dia. Untuk Gemini pula satu bulan RM98, RM99 macam tu. Untuk yang Ultra dia pun lebih kurang jugalah $1,000 lebih macam tu sebulan. Dia keluar package baru, ChatGPT Go, berharga RM30 lebih. Macam Astro Go kan. Betul juga. Yang Gemini pun sama juga, dia keluar satu lagi yang baru, Gemini berapa dah, apa nama saya tak ingat, tapi harga dia pun agak murah. Dan in fact Gemini tengah bagi promosi sekarang ni, satu bulan cuma RM12 sahaja. Untuk 2-3 bulan kot. Nanti saya check balik lah berapa dia punya ni.
So, yalah, persaingan dan juga ni semua menyebabkan dia membuat package-package yang menarik lah. Sebab on average, aplikasi AI ni, dia punya langganan sebulan dia adalah antara $8 ke $12 lah, $15 lah macam tu. On average Cuma ChatGPT dengan Gemini ni dia nama besar, jadi dia punya yang $20 tu agak prime sikit lah. Gitu. Okay. Baik, of course kalau kita pergi kepada yang advance sikit, macam pergi ke arah yang membina sistem, membuat programming dan sebagainya, yang tu pun langganan dia lebih kurang yang $20 ke atas lah. Sebab dia di belakang ni sebenarnya adalah apabila kita menghantar arahan prompt ni, dia akan menyebabkan sistem AI ni akan memproses. Processing ini memerlukan, kalau dalam bahasa kita tu pakai kredit lah. Dalam bahasa dia panggil token. So bila nak kita minta banyak, maka dia perlukan token yang banyak. Okay, bila token tu habis, maka kita akan dapatlah jawapan-jawapan yang merapu tu. Siapa yang mungkin pernah berdebat mungkin dengan ChatGPT kan, contohnya kan, minta itu tolong siapkan aku punya assignment, contoh kan. Lepas tu dia bagi jawapan, kita berbalas-balas dengan dia, tukar ni. Akhirnya bila dah sampai panjang sangat sampai ke bawah, maka kita akan jumpa macam jawapan dia, kenapa jawapan asyik berulang. Itu adalah kerana token dia dah habis. Token dia dah habis. That's why orang kata kalau dah jadi gitu, kita tutup chat tu, kita buka chat yang baru dan dia akan start fresh balik. Itu something yang sometimes orang tak nampak lah benda ni. Okay. So anyway, saya dah bagi nota. So untuk tuan-tuan perempuan boleh ambil phone dan scan QR code kat depan ni untuk akses kepada nota khusus kita pada hari ini. Okay, scan, nanti dia akan pergi ke satu page ni. Tuan-tuan perempuan isikan nama, email, password. Password tu adalah password untuk tuan-tuan perempuan akses nota ni nanti. Cipta akaun barulah. Okay, cuma di bahagian pembayaran tu tak perlu isikan. Nanti ada satu ruangan untuk tuan-tuan perempuan isikan ini, kod kupon. Claim kod kupon ni sampai nilai dia jadi kosong. Tekan tebus. Siapa yang tak faham boleh angkat tangan. Jangan bayar. Ni kalau bayar saya tak refund. Okey, password ni saya ulang balik. Password adalah, nanti puan nak akses nota ni lagi sekali nanti, itulah password dia. Password kita lah. Jangan password saya. Puan tak tahu password saya. Gurau puan Okay, dah jadi kosong. Dah jadi kosong, tekan buy. Okay, ada kod kupon. Masukkan kod tu yang warna kuning tu, semua huruf kecil. Huruf kecil semua. Password tuan punya password. Kita create. Create. Puan dah? Okay, dah masuk? Tuan bawah? Nak buat screenshot, takut terlupa password. Faham. Kita kena buat ni. Tebus kupon, betul. Okey, dah tekan buy. Dah jadi kosong, tekan buy. Siapa dah dapat tebus, dah jadi kosong, boleh tekan buy. Dah jadi kosong, boleh tekan buy. Oh, ni tengah meeting. Okey. Alright. Okey. Dah. Saya kena bagi peringatan sebab pernah dalam kelas dia bayar. Allah kan. Koyak tu satu hal. Saya boleh je refund, tapi refund tu makan proses lah. Saya nak kena confirm duit tu masuk ke akaun saya dulu, lepas tu saya nak refund balik. So mungkin dia akan masa seminggu untuk di refund balik. Saya kena argue pula dengan saya punya admin, dengan finance saya. Sebab tu saya letak sekarang ni harga semua 600 ke atas kat situ, supaya bila dia nak bayar tu dia berkira juga nak bayar. Okey. Siapa yang dah berjaya angkat tangan? Berjaya. Okey, baik.
Nanti tuan-tuan dan puan nak akses balik nota ni menggunakan laptop, ya. Pergi je dekat website saya, website kami sifu.com. Okey, buka website sifu.com, nanti daftar masuk. Gunakan email dengan password tadi. Tadi tu kita guna phone tu untuk scan tu je. Siapa yang pandai dia hantar scan dia dekat laptop dia. Tu. Dekat atas sebelah kanan ada button daftar masuk. Okey, masukkan email dengan password yang tuan-tuan masukkan tadi. Sifu.com, SIFOO.com. Tu boleh juga tekan kat situ, dah ada kat email tu. Daftar masuk, betul. Menggunakan email dengan password yang puan dah screenshot tadi. Jangan lupa. Tapi itulah zaman sekarang ni kan, app online every time nak pakai kena create account baru. Dah berapa banyak account dah yang kita ada kan. So kita kena buat ni kursus pengurusan password. Okey, bijak-bijak. Macam ni tak masuk tak boleh? Ni email dengan password tadi? Alah, dia betul. Tadi masuk kat phone kan, ni kena masuk kat laptop pula. Alamak, password tak betul. Saya kena daftar balik kan. Oh, ini tadi tak buat lagi. Daftar tapi tak masuk kat dalam tu. Boleh kan? Boleh. Cuba lagi sekali. Tempat kat sini pun dia tak detect tu, dia punya email dengan password tu. Okey, siapa yang dah login, tak jumpa juga kan, dia pergi kat muka depan kan. Pergi dekat akaun saya, dekat atas ada menu akaun saya, lepas tu ada profile dengan akses kursus. Okey, so dalam tu ada senarai tajuk untuk hari ni. So basically platform sifu.com ni adalah kita punya learning management system lah. Okay, mungkin kalau ada rezeki datang berkursus dengan saya lagi, guna je email ID dengan password yang sama, nanti tambah lagi kursus-kursus yang seterusnya. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan juga, kalau pergi dekat homepage sifu.com itu, kita ada juga tajuk-tajuk kursus yang kita open ke public. Mungkin kalau nak belajar contoh macam nak belajar Canva ke kan. Kalau mungkin bukan untuk diri sendiri, nak suruh anak belajar ke, boleh gunakan bayar dekat situ, tak mahal pun, dalam puluh-puluh ringgit ke macam tu, dan boleh masuk videonya dah ada. So macam kursus kita berdepan ni kita pakai slide, tapi kalau yang kita jual ke public tu dia bervideo, dah dirakamkan dan boleh ikut video yang kita dah publishkan dekat kita punya platform. Okey, semua dah masuk? Mantap lah. Banyak main Excel tu pakai ni. Walaupun nampak macam multimedia kan. Tapi tak ada gunanya. Lebih selesa tengok dua skrin. Ya, betul. Di zaman sekarang pun banyak orang pakai skrin lain kan kat tepi. Kan baru ni Asus pun ada keluar yang full skrin ni kan. Oh ya? 14,000 buat ni. Tapi kita geng Zenbook. Saya Zenbook juga. Sabar. Best, Asus best. Saya nampak laptop ni terpol IG dah. Okey, siapa yang masih lagi belum berjaya, puan? Saya masuk. Lepas tu pakai guna Password yang saya dah save. Saya dah sinkron. Tapi still tak boleh masuk. Serius. Betul. Lillahi ta'ala. Nampak? Saya masuk Okey. Tapi still tak boleh masuk. Tentu dia dah ban saya. See? Sekejap. Ni saya screenshot. screenshot. Mariam H. Ya. Mariam H. Baik. Ni. Hard bounce dia cakap.
Ni, Puan punya email. Oh, tu salah. Lepas tu saya kena edit. Tak, saya editkan. Saya editkan Puan. Zero ni JP. Okey dah, cuba lagi sekali. Alright. uthm.edu.my kan? Okey. Siapa? Azrin okey. Double H. Okey. Apa? Super admin ada. Okey, cuba lagi sekali. Tapi dia punya email tak ada Z belakang Tak ada. Oh, macam tu pula. Boleh Alright. Tengok saya punya username. Mariam H lah. Mariam H. Tuan dah edit ke? Dah. Betul kan? Tapi still saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ya. Ya, consider pasal urusan ni minta 200. Apa password Puan tadi? Saya bagi KLCC. KLCC K besar. LCC at 2210. 2210. Betul. Semua okey daripada Puan. Betul. Okey, cuba lagi sekali. Alah, nak kaitan IT literate kot. Saja. Boleh masuk. Alhamdulillah. Kalau tak boleh masuk ni. Okey, sekali ulang lagi sekali selepas dah masuk. Nanti masuk ni bukan hari ni je Besok ke, minggu depan ke, bulan depan ke, nak tengok balik, just masuk je dekat website seafood.com. Daftar masuk, pergi dekat menu akaun saya, profile akses kursus ni. Klik dekat situ. Nanti akses nota tuan-tuan akan berada dalam senarai inilah. Ini akaun saya. Okey, akan ada kat situ. Okey, dan akses ini adalah akses yang kekal lah. Selagi seafood.com ni masih ada dan saya maintain sistem ni dan dia adalah kalau saya tukar sistem ke, saya tak kot. Saya dah selesa dengan sistem ni. Okey, so dia punya paparan nota dia adalah seperti yang tuan-tuan nampak dekat skrin tu lah. So kita ada slide, kita ada soalan juga kat situ. Okey, kita test satu lah. Kalau tengok dekat tuan-tuan puan punya ni, okey, dekat sini ni dekat sebelah kiri ni dia ada dia punya topik-topik tu, ada section 1 sampai section 5. Sekarang kita berada kat section 1, pengenalan tajuk dan kursus. Dekat 2 tu ada ujian kefahaman pra-kursus ni. Cuba kita test ni, cuba jawab sikit soalan kat sini ni. Ya? Dekat 1, topik nombor 2. Okey, baik. Test lah. Okey. Kenapa? Responding. Jangan sebab internet ke? Oh, tak. Cuba klik yang nombor 2 tu pergi tak? Saya tak boleh pergi. Cuba refresh balik. Dia takut dia dah browsing dah hang. Ada timer ke? Ada timer soalannya pun sikit. Tekan wait pula. Atau tekan exit tadi. Oh, exit dia. Alamak. Sampai tunggu dia keluar balik. Terasa macam ambil exam kan? Tak boleh tengok masa 13 minit. Okey. Tekan ujian kefahaman tu. Dah boleh dah. Tadi tu yang first tu dia loading PDF tu. Mungkin internet tak power ke apa ke. Okey, start dah ujian tu.
Kalau tidak nanti santai sangat. Dan kita bagi dia stres sikit. Terus anxiety Taklah tengah sambung belajar Ada 10 soalan je. Di projector ni dia tak kena dengan speaker Tak boleh hiburkan dia orang setengah stres ni. Ada. Kalau tak tahu tembak je. Ini pun namanya ujian sebelum kelas kan. Jadi apa yang kita faham je lah. Tak faham tak apa. Lulus. Alhamdulillah. Oh, jawapan panjang tu betul. Masalahnya ada yang lebih kurang je. Tembak je. Tembak je. Dia kalau dah betul semua pada awal ni, saya balik lah. Dulu sedikit. Alhamdulillah. Nasib baik saya buat 50% je. Okey. Jangan ada penyesalan. Oh, lulus tu okey tu. Okey. Gagal pun tak apa. Kita tak start kelas lagi. Tak apa. Tak apa. Cukuplah. Dah tekan rasa. Oh, miss satu. Kan. Boleh je lah. Sebab tu saya letak masa kan. Alhamdulillah. Okay, jangan pressure jangan pressure. Jangan pressure. Fail pun tak apa. Banyak juga saya betul ni, saya tembak. Tembak tak kosong tu. Meeting audio. Speaker mana ni? Speaker saya. Dia ada wireless. Oh ni. Okey. Okey. Boleh Baik, lulus. Dia skor tak skor tu macam saya kata ini kita tak start lagi ya. Jadi macam dia ujian pra je lah. Okey. Baik, ini semua yang you all jawab tu lah apa yang kita akan cover sepanjang kita punya kursus ni. Okey. Baik. So, kita nak pergi kepada tinggal satu tajuk satu ni depan ni. Pengenalan. Ya, buat sendiri. Tak sendiri, dia bukan AI Okey, kita nak gunakan AI seperti yang kita plan tadi adalah untuk menghasilkan minit mesyuarat yang tersusun, yang teratur, yang boleh mengubah kita punya traditional ataupun conventional method, iaitu selama ni kalau pergi meeting bawa recorder, rakam, habis dengar balik, type balik, dan itu yang akan makan masa lah. Okey, dan akhir sekali pada certain organisasi dalam macam UTS Shep ini ada formatnya, ada format yang telah ditetapkan, jadi telah distandardkan. Maka macam mana kita nak minta dengan kita punya LLM ataupun ChatGPT kita ni untuk
menghasilkan minit tadi mengikut apa yang kita tetapkan. Baik, macam tadi ada yang kata dah pernah guna tapi dia macam tak confident sebab asyik-asyik minta, dia macam tak mengikut kehendak. Benda-benda ni kita nak kena ambil tahu jugalah. Macam mana kadang-kadang kita minta, kenapa dia keluar jawapan macam gini, kenapa pula kadang-kadang kita type minta dia keluar bahasa Indonesia pula dia keluar. Siapa pernah jumpa macam tu? Aktivitas, apa lagi? Kalau universiti macam UTS University, universitas. Jawapan ini cocok dengan anda. Itu semua bahasa-bahasa dia lah. So macam ni dia boleh terbocor pula penggunaan bahasa yang bukan bahasa kita, bahasa Indonesia. Okey. Baik. So kita akan cuba capaikan ini menggunakan ChatGPT ataupun saya nak compare dua lah. Hari ini saya akan pilih ChatGPT dan Gemini. Okey. Dan menyusun minit mesyuarat menggunakan transcriber. Okey, AI transcription seperti yang nampak kat soalan tadi, ada macam-macam lagi. Macam TurboScribe, ada Fireflies, ada Otter, ada untuk UTHM sebab dia dah bagi tahu dengan saya telah subscribe satu platform ni yang dipanggil sebagai Cockatoo. So kita akan guna yang tu jugalah. Itu dipanggil transcriber, transcription. Okey. So ni slot kita. Okey, 3 sampai petang ni. Kita habis pukul apa ni? 4.30. Oh, ingatkan 6.30. Bukan 4.30. Okey. Baik. Apakah potensi AI dan LLM dalam penyediaan minit mesyuarat? So kita nak menggunakan AI ni untuk kita punya kerja. Okey, kita nak jadikan dia sebagai alat lah, tool. Saya selalu kata dengan orang dan orang pun selalu kata dengan saya lah, AI ni adalah sesuatu yang teknologi yang menakutkan. Ada orang setuju tak macam tu? Ada orang kata macam tu dengan saya, dia AI ni menakutkan. Kenapa agaknya keluar statement macam tu? AI ni menakutkan. Kenapa agaknya? Data. Okey. Sekarang ni banyak yang editing video tak apa-apa. Editing video, maksudnya penyebaran kalau sometimes palsu pun ya, fitnah pun ya, ataupun interpretasi yang berbeza. Kadang-kadang orang tu dia buat gurau-gurau je, tapi ada pula orang percaya. Yang ni banyak konoha lah buat. Perasan tak? Kalau tengok dekat Facebook ke dekat dia tu, kalau keluar yang apa tu, yang macam real-real, tapi tengok semua orang dia lah tu. Semua konten semata-mata. Okey. Dan sebenarnya satu lagi yang menakutkan tu adalah kerjaya sebenarnya. Kerjaya. Kerjaya. Apabila AI ini menguasai, mungkin ada setengah-setengah kerjaya itu akan terkesan dan mungkin satu masa nanti dia tidak diperlukan lagi. Mungkin. Allah Alam, kita pun tak tahu. In fact sekarang pun pengeluar-pengeluar pun dah sibuk keluarkan robot domestik. Dah start jual dah pun. Pembantu rumah domestik, robot. Seperti mana dulu kita pernah tengok dekat movie, sekarang dia dah start jual. Dan harga dia, tuan-tuan perempuan, adalah harga yang mampu milik tau. Walaupun kedengaran mahal, mungkin mahal. Itu hari Elon Musk dia dah keluarkan $25,000 robot. $25,000 kalau kita convert duit kita $100,000 lebih, itu tak mahal, tuan-tuan. Tak mahal untuk setengah-setengah orang. Maksudnya untuk setengah-setengah orang tu kat rumah dia dah boleh ada robot. Sebab kereta dia pun dah harga $500,000. Contohlah kan. Kalau dia jual robot tu harga $1 juta, yes, kita kata dia mahal. Hanya golongan tertentu je yang boleh. Tapi $100,000 nanti apa, bank boleh buatkan loan membeli robot domestik. Wah. Mungkin, wallahu alam. Satu hari nanti robot tu akan mengamuk kat rumah kita. Macam movie kan. Dia berpakat dengan robot jiran sebelah. Bos kita ni macam gini Nah, dia gini je. Kita membayangkan teknologi tu dah datang kan. Kita dah melalui cerita-cerita ni daripada movie yang dah keluar dulu kan. Kan gitu. Okey, baik. Allah okay. Cuma at the moment, pada masa sekarang, kita nak menggunakan teknologi yang ada ni sebagai alat pembantu kita. Sebab masih lagi kita kena pegang pada etika tu, iaitu data yang dihasilkan sometimes diubah. Sometimes dia jadi tak tepat sebab dia ada otak dia ada interpretasi dia. Sometimes
dia mengeluarkan respons yang nampak macam cantik tetapi tak tepat. Yang itu dia ada istilah dia. Siapa tahu istilah dia? Halusinasi. Bukan manusia je berhalusinasi, AI pun boleh berhalusinasi. Okey, sebab apa? Sebab dia tak ada data dia tak cukup, maka dia start goreng. Ingat manusia je boleh goreng bila dia tak ada jawapan, robot pun macam tu juga. Ini berlaku dekat saya, ingat tak satu ketika tu China ada keluarkan dia punya AI dia, DeepSeek masa dia baru keluar dulu, sangat hype. Dia mengatakan yang dia lagi power dan dia kalahkan ChatGPT punya engine dan sebagainya. Saya pun try lah. Saya ni macam ni, saya kalau nak try, saya akan tanya nama saya sendiri lah. Sebab saya ni dah lama ada kat internet. Saya ada website, saya ada macam-macam lah. So, data saya should be ada lah kat internet. So, saya masuk DeepSeek, saya tanya, siapa Imran Abdul Jabbar? Okay, dia bagilah jawapan. Imran Abdul Jabbar adalah seorang penyanyi kumpulan tahun 80-an. Beliau memiliki band ini mempunyai senarai lagu popular gini. Oh, serius? Dan salah satu lagu yang dia tulis kat bawah tu, dalam senarai tu adalah Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Ramlah-ramnya lagu tu. Macam mana pula? So, halusinasi lah. Halusinasi. So, maksudnya itu waktu dia mula-mula keluar dulu. Okay, last saya check balik, data saya dah ada. So, dah okey dah. Gitu. So, halusinasi ni nak kena alert dan kena awas lah. Benda ni memang berlaku. Dan in fact pernah juga berlaku kat company saya dengan klien saya. Kan kita buat kursus kan. So sometimes diorang nak request kursus, diorang akan buat paperwork dan akan hantar ke pengurusan untuk approval. So adalah satu hari kita dapat mesej WhatsApp. Kata, "Cik, tolong confirmkan ayat ni, perenggan ni." So, dalam perenggan tu dia kata, company Seafood.com ini adalah company penyedia latihan sekian dalam bidang kreatif, bidang ni semua. Pernah memenangi anugerah award daripada sekian kementerian sekian tahun sekian dan daripada Persatuan Industri Kreatif Malaysia. Saya baca tu saya dah senyum lah. Entah bila pula saya ada award-award ni, sebab company profile saya tak letak kat online. Jadi data company tak ada dekat online. Jadi dia telah berhalusinasi, dia telah mencantikkan sendiri dia punya karangan tu. Maka klien pun tertanya-tanya, hebat betul company kau ni dapat award sekian. Award tu pun saya tak pernah dengar. Persatuan tu pun saya tak pernah dengar. Okey. Baik. Gitulah. So kena hati-hati. So at the end of the day kita nak kena always semak. Okey. So setakat ni tadi ramai yang sebut ChatGPT. Ada tak app lain yang AI yang lain yang pernah guna? Tadi macam Puan pernah guna Perplexity. Okey, tambah sikitlah. ChatGPT, Perplexity lagi. Ada lagi lain? Copilot, ya. Apa dia? Meeting AI, meeting.ai. Ada lagi? Tak boleh? Pakai transcribe yang mana? TurboScribe. Free dulu. Okey, cuba. Okey, ada lagi yang lain? Tak ada. Yang tu je lah. Ya. Old school. beginner. Dia tak berani nak bagi tahu banyak-banyak, takut nanti dia terasa terror pula. Okey. So dalam perkembangan AI ni aplikasinya sangat banyak dan perkembangan dia pun sangat rapid, sangat laju. Saya boleh kata dengan orang, saya mengajar AI yang nota saya awal tahun tadi dah sekarang tak boleh pakai. Nota yang awal tahun sekarang tak boleh pakai. Saya dah kena ubah. Begitu cepat, teknologi berubah, tu lagi muncul app-app yang baru, kan? Setakat macam mana yang tengah trending yang orang buat video-video ni semua ni. Video tuan-tuan, bukan setakat dia boleh buat orang gambar bergerak, dia boleh buat gambar bergerak bersama dengan suara sekali. Sekarang ada dua yang besar yang boleh buat suara terus. Satu daripada Google View, satu lagi daripada ChatGPT juga, OpenAI Sora. Dua ni. Okey. Zaman dia lah, Okey, so banyak. So saya sendiri pun macam tadi kita katalah, dapat benda yang menarik, kita pergi buka akaun, cuba. Bila cuba, rasa best pula, kredit dah habis. Subscribe. Nak cuba lagi. Okey? Lepas dah habis cuba, jumpa benda baru pula, cuba lagi. Ya lupa tadi saya subscribe. Nanti cukup bulan, dapat notification. Ting. Aduh, nak bayar. Dia kalau bayar bulan lagi, dia kadang-kadang yang bayar setahun tu. Dah bayar setahun,
Pakai 2-3 bulan dah boring, lepas tu cuba benda lain kan. Cukup tahun, ting, aduh kan, aduh, tak pakai pun. Tapi biasa kalau jadi gitu, cepat-cepat hantar mesej kat dia cakap minta refund. Biasanya dapat lah. Alright. So evolusi dokumentasi mesyuarat, macam tadi kita kata, kita buat meeting, ada orang tukang type, ada steno, ada lagi steno ni. Dia usaha buat kerja steno kan. Okay, dia ada bahasa steno dia. Okay. Lepas tu dah semi auto, ada transcriber lah, macam-macam, ada alat device lah kan. Okay, now kita nak pergi kepada AI driven lah. LLM AI driven LLM. Okay. So inilah matlamat kita. Ni. So LLM tu apa? Bukan yang kita nampak dekat tepi highway tu. Lembaga Labour Malaysia. Kan, ni kalau saya buat kursus, apa itu LLM? Dia dah terus terbayang lah yang papan tanda tepi jalan tu. Large language model, large language model. So ni istilah dekat dalam AI lah. So ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, DeepSeek. DeepSeek tu China punya. Ada satu lagi yang popular China punya, nama dia Qwen. QWEN. Qwen tu Alibaba. Tahu Alibaba? Alibaba.com tu? Tu dia punya Qwen. Menarik juga. Level dia lah. Okay. So macam-macam lagi. Ada banyak. Tu Microsoft keluar Copilot. Okay. Baik. Ini adalah data yang besar, yang terlatih, yang dia boleh faham dan boleh respon balik, dia boleh generate balik dalam bahasa kita. Okay. Secara kata apa? Impresifnya AI ni adalah apabila kita tanya dia dengan bahasa yang dulu masa ChatGPT keluar, siapa ingat ujung tahun 2022, November 2022. Bila kita tunjuk kan, banyak orang macam tertuju, Cik Imran boleh cakap BM dengan dia. So dia, awal dulu orang ingat boleh English je. Okeylah, BM boleh jawab. Dan dia jawab pun dalam bahasa Malaysia yang agak baik berbanding dengan dulu kita buat apa? Google Translate. Google Translate tu kan translation dia kan teruk kan. Auto translate tu kan teruk kan. Kadang-kadang bahasa tak apa-apa kan, dia tak boleh sambung pula kan. So bila dia keluarkan satu yang natural punya ayat, kita rasa impress. Okay? Lepas tu pula kita test pula, boleh tak kalau aku type dia dengan bahasa macam kita menaik WhatsApp? Faham? Boleh. Kan? Ada setengah orang kan dia type saya kan SY je. Ada kalau yang gen yang pelik-pelik ni, aku tu AQ. Kan? Maksudnya bukan gen saya. Kan? Ataupun apa ni, kalau tak nak apa tak nak? Short form tak nak. X and K je kan. Minta MINX Mings. Jenuh lah mula-mula saya kata benda Mings ni rupanya minta. Okay. Interestingly ChatGPT faham. Dia boleh faham. So menarik lah. So maksudnya data dia tu, bila orang dah start banyak guna dia ML. ML tu apa? Tadi LLM, dia ML. Bukan Mobile Legend. Machine learning. So banyak orang pakai, banyak data dia dapat, maka dia akan improve dia punya data dia. Okay. Sama juga ada orang test. Dia test bercakap dengan bahasa dialek, bahasa negeri. Cakap Nogori lah, cakap Kelantan lah, cakap Utara lah. Ya, mula-mula dulu pelik. Tapi lately ni saya tengok dah semakin baik. Dan ada pula yang dia boleh ada voice. Siapa pernah try yang ChatGPT dekat phone yang kita boleh bercakap tu? Itu pun nice juga. Kita boleh cuba lah. Okay. So ni fungsi dia. Kita nak dapatkan jawapan yang tepat, ikut format dan mengikut format yang kita nak lah, gaya dan apa yang kita nak. Ini yang menjadi cabaran di mana kita banyak orang kata, Cik Imran kita dah try buat tapi jawapan tu macam terlalu umum, bahasa pun tak kena dengan bahasa yang kita nak. Okay, kat sini ada satu benda yang saya rasa kita nak kena buat dulu sebelum kita guna ChatGPT ni secara rutin lah iaitu kita nak lantik dia betul-betul supaya jadi kita punya pembantu peribadi kerja kita lah. Okay,
Baik, so masing-masing cuba buka ChatGPT masing-masing. Okey, buka ChatGPT masing-masing. Guna Copilot. Macam mana ChatGPT tak apa? Old school sikit. Saya tak boleh nak komen sangat sebab saya tak usik sangat Copilot ni. Dia macam permintaan pun tak banyak. Jadi lepas tu kalau Copilot ni leceh sikit sebab tak semua orang ada Microsoft. Tu je dia. Betul. Betul. Macam dia punya tu kalau Faham. Faham. Yes. Okey. Tak apa, nanti boleh dia LLM ni pada dasarnya dia framework dia lebih kurang. So kalau kita dah faham satu atau dua dan lain-lain tu lebih kurang. Okey. Baik, dah buka ChatGPT masing-masing. Okey. Siapa yang tak pernah lagi ada akaun tu buka akaun. Saya tak nak kita guna ChatGPT yang tak sign in Dia ChatGPT ni boleh guna tak sign in. Itu memang level paling saya nak cakap apa Dia ada orang dia confident, saya dah guna ChatGPT. Bila kita start guna tak sign in pun, bila tak sign in, jawapan yang nak bagi kat kita tu adalah yang paling low level sekali. On the surface je. Okay, sign in. Okay, sign in. Bila dah sign in pun, accuracy dia tidak setepat berbanding dengan kalau kita bayar. Dia bukan apa, dulu ada satu situasi di mana awal-awal dulu kita selalu remind orang, guna ChatGPT ni jangan percaya 100%. Kalau lagi-lagi kalau bab yang kritikal, contoh macam legal, contohnya bab kesihatan, bab agama. Okey. Yang saya pun buat kajian, memanglah jawapan yang merepek sikit. Tapi ada satu situasi ni di mana saya pergi Johor lah. Kalau ada kawan saya dia kerja dekat Jabatan Mufti Johor. So dia tanya saya, kata AI ni macam mana sekarang ni? Saya pun tunjuk kat dia. Lepas tu saya katalah, saya tetap tidak menggalakkan orang untuk bertanya hukum hakam agama pada ChatGPT. So malam tu tengah lepak, kita pun testing lah saya punya soalan dengan dia kan. Kata kau bagi aku satu topik, kita tanya. Dia bagi saya topik, saya tanya, saya tunjuk kat dia. Kata okey je jawapan ni, okey je jawapan ni, okey je jawapan ni. Lepas tu dalam kita berbual ni, dia kata, aku ada satu program. Saya kata tiap-tiap tahun, dia akan kumpulkan pegawai agama dia pergi kat hotel untuk menulis khutbah Jumaat untuk setahun. Okay, setiap orang kita dia 2-3 khutbah, nanti dikumpulkan, nanti HQ akan check lah. Lepas tu saya cakap, okay, bagi aku satu tajuk dan list kau. Saya pun buat khutbah pakai ChatGPT. So kita pun agak-agak lah khutbah yang kita biasa bagi tu, format dia macam mana, kita pun minta. Lepas tu bagi dia. Dia terus tersandar kat kursi tu. Dia kata, tak berapa minit dah siap. Dia cek ayat, cek hadis, betul. Okey je dia kata. Okay. Jadi pada malam tu, saya mendapati jawapan yang power-power yang ditanya saya tu, ChatGPT bagi saya jawapan yang tepat. So besoknya saya saya mengajar kat kursus. Saya beritahu lah situasi malam tadi. Bab agama dan sebagainya. Saya pun demo kat depan. Tapi masa saya demo kat depan tu, jawapan saya tak tepat. Apa jadi? Dan saya jumpa satu jawapan, iaitu pada malam tadi saya duduk dengan dia, saya pakai phone saya, ChatGPT saya yang berbayar. Masa saya buat kat kelas, saya pakai akaun saya yang free. Lain puan. Of course lah, dia berbisnes puan. Nak jawapan yang best, bayar lah. Bayar. Dia tak tepat. Dia tak buat deep thinking, dia tak buat research yang personalize kat kita. Macam tu. Umum sangat. Yes, umum sangat. Dan kita tahulah bahagian kalau bab agama ni dia ada macam-macam mazhab, macam-macam kitab, macam-macam rujukan, macam-macam fahaman. So gitu. Okay, baik. So dah buka ChatGPT Saya nak you all tanya dekat ChatGPT tu, siapa saya? Siapa diri anda lah? Siapa saya?
Type gitu, siapa saya? Belum mengenali, saya belum mengenali anda. Bahasanya hidden, kamu bisa beritahu Ya, okey, ni dah jumpa dah bahasa Indonesia. Kamu bisa enggak beritahu saya sedikit? Ya. Okey, dah tanya siapa saya, tanya balik siapa awak? Satu. Saya tak pasti anda. Ya. Yeah. Puan ada? Okey, sebab dah pernah guna kan? Baik, siapa yang guna ChatGPT ni secara kerap, secara tak langsung, tak sedar, mungkin you all dah terbagi tahu yang nama you all apa. Dan mungkin dalam banyak-banyak data yang dah dimasukkan, terbagi tahu juga you all kerja buat apa. Sometimes dia mungkin tak dapat, tapi dia mungkin, saya merasakan awak ni kerja pakai gini. Ya? Nama samaran. Okey. Samaran yang tepat lah. Okey. Tapi bila kita tanya dia siapa awak, jawapan dia saya mostly akan jawab saya adalah GPT-5. Betul Okey, baik. Okey. Okey, saya demo lah saya punya ChatGPT Okey, tengok kalau tanya siapa saya. Ini akaun saya untuk khusus, saya mungkin tak ada data saya secara tepat. Panjang. Siapa awak? Okey, ini pun tak ada personal sangat. Akaun saya yang satu lagi, banyak akaun ni. Okey, yang ini siapa saya, ada nama saya. Dan saya tanya dia siapa awak. Dan yang ini ada nama. Okey. So ini satu contoh di mana nama ni optional lah Nama optional. Kalau rasa macam nak bagi nama silakan. Kadang-kadang ada je orang nama dia senang sikit nak panggil dia. Okey, tapi saya kat sini saya mendefinekan dia tu apa. Saya adalah AI strategist, separuh copywriter, berjiwa designer, faham tentang apa. Okey. So kat sini saya nak tuan-tuan dan puan untuk personalizekan you all punya account dengan pergi dekat bawah sebelah kiri ni ada kita punya profile punya account tu. Klik kat situ, kat bawah sebelah kiri Nanti kat situ ada personalization. Jumpa tak? Okey, klik kat situ dan isikan apa yang ada di situ. Okay, so ini contohnya personalize. Ini kalau ada English lah kalau saya buat macam ni. Okay, dia ada yang pertama tu kita nak lah enable customization. Yang kedua tu ChatGPT personality. Cuba tengok kat atas senarai tu ada apa? Personality tu. Dia ada default kan? Personality tu apa lagi yang ada? Cynic. Okay, nerd kan. Cynic tu dia kata apa? Cynic. Kalau rasa macam nak jawapan-jawapan yang sarkastik, pilihlah cynic. Kan? Okay. Robot tu apa? Robot. Efficient and blunt kan. Maksudnya kalau kita nak jawapannya tak nak bunga-bunga, pilihlah robot. Kadang-kadang kan ChatGPT dia ada tendensi untuk goreng-goreng sikit kan. Gitu ya, kita direct je. Okay, kalau rasa hidup ni ada masalah, selalu stres, pilihlah yang nombor listener tu. Dia apa ni? Sedih pula. Ada orang tadi dia kata kalau cakap dengan kawan tak layan dia, so dia cakap dengan ChatGPT. So bolehlah pilih tu. Dia thoughtful dan supportive. Dan akhir sekali nerd tu walaupun mendengar kedengaran kelakar, tapi cuba baca dia punya penjelasan dia. Exploratory dan juga enthusiastic. So nerd ni dia bagi kita jawapan yang lebih banyak perincian. Dia bagi kita lebih berkembang sikit lah kita punya minda ni. So terpulang, nak pilih yang mana? Okay. Seterusnya adalah custom instruction. Dekat sinilah saya bagi tahu yang saya nak bagi tahu dia nama dia apa, awak ini adalah ini. Okay. Dekat sini jugalah saya settlekan
kemasukan perkataan-perkataan bahasa Indonesia tu. Cakap dengan dia kat sini, sila gunakan bahasa Malaysia. Jangan guna bahasa Melayu. Jangan tulis bahasa Melayu, tulis bahasa Malaysia. Sebab bahasa Melayu tu masih lagi Nusantara, so masih lagi bercampur. Tulis bahasa Malaysia. Okay? So kat sini adalah, sini contoh lah kalau kata macam kerja kita untuk kursus kita hari ni nak banyak buat surat dan katalah use clear, concise and professional language suitable for preparing official meeting minutes, summarize discussion into key points. So ini sangat spesifik. Okay? Tapi saya kata kat sini, always aim for clarity, accuracy and logical flow. If bahasa Malaysia or bahasa Melayu is detected, use standard bahasa Malaysia instead of bahasa Indonesia. So saya dah define siap-siap. Okay? Kalau rasa macam apa benda lah bahasa Inggeris ni, saya punya ni tadi, saya tulis macam gini. Nak campur pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang ni adalah yang dekat akaun saya satu lagi tadi tu, saya bagi tahu dengan dia. Ni kalau tulis bahasa Melayu boleh kalau bahasa kasar ni ginilah. Kalau saya tanya dalam bahasa Malaysia, sila jawab dalam bahasa Malaysia. Jangan guna bahasa Indonesia. Bagi tahu dekat dia. Okey. Tapi masa saya buat ni dulu, entah kenapa, bila saya tanya English, dia jawab BM juga. So saya tambah lagi satu arahan ke atas, saya bagi tahu always response in according to prompt language. Maksudnya bagi tahu dia sentiasa jawab dengan bahasa yang saya tanyakan, yang saya gunakan. So kalau saya tanya Arab, jawab Arab. Saya tanya English gitu. Okey. Baik. Kat bawah ni adalah kita bagi tahu dia siapa dia. Siapa dia yang akan bantu saya ni? Awak ada nama apa? Awak memiliki kepakaran dalam bidang office management. Awak adalah pakar menulis surat rasmi menggunakan bahasa Malaysia standard, corporate style, professional. Bagi tahu dia gitu. Awak ni sangat pandai berbahasa, mempunyai pengetahuan luas dalam dunia korporat. Bagi tahu. Especially di Malaysia. Especially di peringkat organisasi akademik. Kenapa? Nak tidur ayat mana? Yang tadi, yang dekat slide tadi. Yang ini tadi, yang ni dekat slide. Slide ni boleh copy Ni tadi dekat saya punya slide nombor 2 tu. Kalau lagi baik adalah kita buat tu untuk jangka masa panjang lah. Maksudnya bukanlah sekejap tukar. Dia jadi macam satu setting yang keseluruhan. Yang kita akan, inilah dia. Maksudnya kalau kita nak tukar, let's say lah kita bagi tahu dia yang awak ni pakar dalam bidang office lah kata kan. Okey. Tiba-tiba dalam chat yang lain yang kita nak tanya dia tak ada kena-mengena dengan office. Tiba-tiba bos suruh buat social media lah kata. Tiba-tiba satu kerja je. Dan kat situ kita define lain. Hari ni saya nak awak jadi pakar dalam bidang ni pula. Lupakan sekejap yang office tadi. Bagi tahu gitu. Boleh kalau every time kita nak tukar kat dalam ni letih juga. Kan? So kita bagi tahu yang umum kerja kita yang secara keseluruhan dulu. Okay, tadi siapa yang rasa nak copy tadi dekat slide saya yang dekat section 2 ni, dekat slide potensi AI dan LLM, dekat slide yang nombor 10. Nak yang Ciko? Okey, nak yang Ciko boleh. Nak yang Ciko ni bagi apa? Okey. Karakter ini adalah karakter umum keseluruhan diri dia. Bukan every task. Kadang-kadang task kita ni berbeza. Cuma macam kita lah kan. Kita ni macam you all tadi kerja apa? Kerja audit kan. Tiba-tiba bos suruh buat konten. Bukan kerja Kiki. Tapi itu je. Perlu masuk tak dalam ni? Tak perlu. Custom instruction ni adalah untuk yang everyday keseluruhan yang diri dia. Yang kerja-kerja rencam tiba-tiba ni buat dekat chat. Nanti dekat chat tu kita kata hari ni cakap kita hari ni lain sikit. Cakap hari ni lain sikit. Hari ni saya nak awak jadi content creator. Bantu saya bab ni. Tu kita define kat kecil kat situ. Habis task tu nanti dia ingat dia yang awal balik lah. Yang asli dia.
Cik asli diri dia sebenar. Okey, puan kalau nak yang ni ambil gambar ni. Yang ni saya tak bagi dalam tu. Baik. Wah, boleh je. PM boleh, PMX pun boleh. Okey, kita sambung Baik. So dah define tu nanti settle kat custom instruction ni. Bawah ni adalah diri kita pula. Okey, chatty ni adalah macam preset. Macam untuk orang yang tak nak mengarang, tak ada idea tu. Macam kan kalau kata macam kita nak dia macam bila kita klik tu nanti dia akan type untuk kita. Contoh macam saya nak dia jadi outside of corporate kata. Saya klik corporate ni, nanti dia karangkan. Respond with corporate jargon. Dia dah ada macam preset. Okey, kalau nak boleh juga. Okey. Ataupun ada orang dia buka dulu kat new chat dia dulu, dia kata kau tuliskan ni untuk aku masukkan dalam custom instruction, aku nak gini. Dia bagi point je, nanti dia karangkan. Nanti kita copy paste masuk sini. Boleh juga. Macam-macam kaedah lah. Janji dia punya kefahaman besar dia adalah apa dia custom instruction ni? Kita memberi pengenalan, kita memberi definition account ChatGPT kita ni, apa kepakaran dia, apa yang dia boleh bantu kerja harian kita. Boleh tak perlu risau kalau kata hari ni tak dapat yang tepat, nanti besok lusa boleh update balik. Mungkin hari ni dia kena buang kerja kat bahagian ni, kita rehire dia kat bahagian lain pula. Mungkin. Okey, kat bawah pula ada tentang diri kita pula. Nickname, nak tak nickname kita apa? Apa bidang kerja kita, occupation. Yang ni pun bagus juga ni bagi tahu kita ni kerja bidang apa. Bukanlah jawatan grade yang kerajaan ni bagi tahu dia bidang kerja tu. Okey. Kan bagi tahu kan saya ni F19 kan apa benda kan dia tak faham. Okey. Dan more about you ni lah detail lagi tentang diri kita. Saya ni hari-hari kena buat ni. Tapi jangan masukkan personal private data yang personal, data sensitif jangan masuk alamat rumah pula kat sini. Yang cerita-cerita umum je. Saya ni kena buat, saya ni bidang apa, saya berfikir macam gini, proses saya selalu gini. Yang ni ringkasan kalau saya tunjuk yang saya punya harian punya account. Harian saya adalah seperti okey, ini harian saya. Ini saya punya penjelasan tentang diri saya. Panjang. Supaya bila dia kenal saya, bidang saya, apa saya buat, apa kesukaan saya, apa saya punya specialization, nanti bila kita tanya dia apa-apa soalan, dia akan bagi data kan banyak. Dia akan pilih data yang dekat dengan kita punya bidang kerja. Baru dapat jawapan yang kita rasa macam okey lah. Sebelum yang kita guna personalize ni, jawapan yang kita dapat adalah jawapan umum. Kenapa dia bagi umum? Sebab dia tak kenal kita. Kan? Okey. So hari ni kita lantik dia sebagai pembantu kita secara official lah Okey. Dan nanti akhir sekali kita boleh save Tapi sebelum kita save, saya nak explain sikit. Dekat dalam ChatGPT yang terkini ni, dia ada satu feature baru yang dipanggil sebagai memory, chat history, dan ini paling baru sekali lah, reference record history. Okey, ini kalau ada transcript, notes, sebagainya. Okey, dulu ChatGPT kalau kita buka chat baru dan chat yang berasingan, dia tak boleh cross reference antara chat dengan chat. Saya tak boleh tanya dia tentang chat saya yang sebelum ni. Sekarang dah boleh. Sebab dia dah ada reference chat history. Let ChatGPT reference all previous conversations when responding. Kita boleh cakap ni, minggu lepas aku tanya kau pasal ni lah. Recall balik, dia boleh panggil balik. Okey? Dan sekarang dia pun dah ada otak dia sendiri, dia ada memory dia sendiri. Okey? Dan kadang-kadang ada benda yang kita berbual dengan dia, dia akan auto simpan dalam memory dia. Nanti bila ke depan pun dia akan check balik memory, dia akan panggil balik. Okey? Tapi kadang-kadang kehidupan kita ni random. Hari-hari buat minit mesyuarat, hari-hari mesyuarat, tiba-tiba
Tiba-tiba pergi jalan kat kedai, nampak something yang menarik, nak tanya dia ni apa. Random sangat. Kadang-kadang termasuk dalam memory. Klik kat memory ni ada manage. Kita boleh check apa yang dia simpan dalam kita punya memory. Dan kalau ada yang kita rasa tak berkenaan, yang dia telah tersimpan, kita boleh delete dia. Kita boleh delete certain memory yang kita tak nak disimpan. Mungkin kadang-kadang dia tersimpan tu, dia akan mengganggu kita punya jawapan yang akan datang. Okey. Baik. Ada orang dia kata dia risau kadang-kadang lah. Kehidupan kita random kan. Kadang-kadang kita nak tanya satu benda yang kita tak nak disimpan. Don't worry dalam ChatGPT dia juga ada kita boleh tanya dia secara temporary, dia tak akan simpan Okay, so ini boleh simpan je. Boleh save. Oh, dah tak ada button save dah. Dia dah auto save. Okey. Dua ada button save kat bawah ni. Okey. Mantap. Alright. Now pergi kat sebelah kiri ni, kita pergi kat sini, data control. Data control. Jumpa? Apa yang kat atas sekali tu? Improve the model for everyone. On ke off? On Okay. Improve the model for everyone. So every time kita pakai ChatGPT kita, whatever data, documentation yang kita upload, dia akan digunakan untuk mengimprovekan database ataupun model machine learning dia, ChatGPT ni lah. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan merasakan informasi yang tuan-tuan buat kerja kat office ni tidak selamat untuk ini, offkan dia. So dia tidak akan digunakan untuk mengajar dia punya data. Okey, sebagai saya bagi contoh lah kan baru-baru ni ada belanjawan bajet 2026 kan. Okey, katakanlah ada staff dekat Kementerian Kewangan dengar apa tengah dalam draft tu, dia masuk dalam ChatGPT. Dia pun minta lah karang-karang. So dia punya ni on. Tiba-tiba kita pula dekat Johor ni, kita tanya, apa agaknya ramalan belanjawan 2026? Agak-agak dia jumpa tak data tu nanti? Jumpalah, dia boleh on. Dia mungkin tak akan bagi tepat, tapi dia dah ada. Dia dah ada. Kita tak boleh minta, keluarkan buku belanjawan 2026, dia tak akan keluar lah. Cuma, dia dah start belajar kan, sebab ada orang dah masukkan data tu. Faham? So kat sini, at least ada satu function untuk kita offkan. Boleh Okay. Ini kalau ada setengah orang dalam kelas kata, Cik Imran, saya sangat sensitif ni, saya tak guna ChatGPT sebab saya rasa data saya gini. Fine, offkan ni. Boleh. Baik. Saya tak ada apa-apa yang sensitif, saya on je lah. Kalau you rasa nak offkan tak ada masalah. Okay, dah settle. Now boleh test lah, dah save. Tadi test tanya siapa awak, siapa saya. Dapat tak yang setelah yang di-definekan tadi? Buka chat baru. Buka chat baru. Buka chat baru, tanya balik, dapat tak yang latest kita masukkan tadi. Ada dapat kan? Sudah update? Yes. Tak boleh. Tak boleh. Akaun kita je. Akaun kita. Okey. Ini kalau kata dia connected masing-masing payah ni. Apa Cik Fasluddin tanya semalam? Wah. Kan sudah. Kan. Sudah ni saya WhatsApp dia lah. Kan. Okey. So satu lagi ni dekat Gemini. Gemini ni ada Google punya. Saya dapati Gemini ni dia ada perbezaan sikit antara akaun yang personal dengan akaun yang corporate. Kenapa saya buka ni? Sebab saya beritahu tadi dekat kerajaan, staf kerajaan di federal, mereka dapat Gemini Pro. Okay, memang diberi oleh Jabatan Digital, dia dapat Gemini Pro. Okay, cumanya dekat yang akaun corporate, dia tidak ada personalization. Akaun yang personal, pakai Gmail tu, kita boleh personalize dia. So kat situ ada sedikit perbezaan lah. Okay, baik.
So tadi pun ada ramai kata dia tak reti nak memberi prompt. Ada saya pun kalau pusing-pusing mana-mana pun kadang ada je yang kita jumpa yang saya tak tahu nak tanya apa, kan. Okey. Macam mana jawab Okey. Dia salah satu orang yang terdekat dengan saya adalah wife saya lah. Dia tolong promkan. Kita macam cakap je lah. Sebab saya cakap ni, you cakap dengan I, itulah dia. Kan? Yang you suruh prompt, saya tanya dia balik kan. Nak apa? Dia beritahu saya, nak buat ni. Tulis kat dalam ChatGPT. Sebenarnya tak perlu nak betul-betul berstruktur pun. Sebab ChatGPT tu dah evolve. Dia dah boleh faham walaupun kita bagi poin-poin yang pendek. Kalau kita bagi poin yang menjelaskan tu lagi baguslah. Tapi sebenarnya kalau dia tak faham, ChatGPT kalau tak faham dia buat apa? Dia tanya kita balik. Saya kurang pastilah ini. So, tolong jelaskan. Boleh je. Cuma kadang ada setengah orang tu dia terlalu overthinking. Dia jenis orang yang mana tahu, yang kalau dia balas surat atau balas email, dia type 10 perkataan, dia akan backspace 8 kali. Dia type, lepas tu dia backspace. Dia type, dia backspace. Delete. Okay. Dia type 10, dia delete 8. Dia type 10, dia delete 8. Ada orang macam tu. Sekali lagi orang tu adalah orang rumah saya lah. Dia selalu overthinking dia. Orang kata, betul ke ayat dia? Betul ke grammar dia? Dia takut salah kan? Jadi macam dalam ChatGPT lagi lah. Broken macam mana pun, dia tak kisah. Janji struktur tu faham Okay, so prompt adalah arahan ataupun input teks yang kita berikan kepada AI untuk mendapatkan jawapan, dapatkan idea untuk dapatkan hasil tertentu. So dekat sini adalah kita kena pandai memberi dia arahan, kita kena bagi tahu expectation kita kena beritahu juga apa output yang kita nak. Kan? Lagi jelas lagi bagus, lagi menjelaskan lagi bagus. Saya suka kata gini, prompt yang baik adalah prompt yang jelas dan menjelaskan. Jelas dan menjelaskan. Dia jelas, contoh saya nak minit mesyuarat dalam bahasa Malaysia. Okeylah, jelas. Tapi kalau menjelaskan tu adalah minit mesyuarat yang berformatkan sekian-sekian, menggunakan bahasa sekian untuk UTHM, format dia sebegini-gini, ada point, ada section gini-gini. Macam tu. Tu kata lebih accurate, lebih precise, lebih detail, lebih bagus. Okay? Bukan apa, macam tadi saya kata, kalau ChatGPT tak faham, dia akan tanya balik. Tapi kita tak nak kita punya iteration tu, daripada awal sampai habis tu, dia jadi panjang. Kalau boleh, dalam 3 kali kita prompt, dah dapat dah apa kita nak. Jangan terlalu, kalau berpuluh-puluh nak scroll pun, mana jawapan aku yang tadi, kan? Okay? Itu kita panggil prompt engineering. Okay? So, ada macam-macam jenis prompt yang simple, sesimpel-simple prompt, natural je saja. Tanya dia, ataupun kita pergi kepada sini, role base tadi secara sebentar lalu saya dah bagi tahu. Kita bagi tahu dia, aku nak kau jadi pakar ini. Hari ini aku nak kau pakar kesihatan, contoh kan, pakar kesihatan gigi contohnya. Saya nak tanya pasal ni. Okey, pakar kesihatan gigi di Malaysia. Begini. Boleh? Ataupun dalam bidang audit, bidang legal, bidang library, akademik dan sebagainya. Tanyalah. Beritahu, pakar gini-gini. Lagi spesifik, lagi bagus. Lepas tu baru kita minta dia. Aku nak kau buat ni. Dan output dia aku nak begini. Output dalam format apa? Output dalam format slide, output dalam format points, output dalam format karangan, output dalam format surat. Itu maksud dia. Okey? Baik. Layered prompting ni adalah yang prompting yang inilah yang mungkin dalam keadaan kita ni tak ada idea akhir. Kita hanya nak mengembangkan idea. Kita tanya dia. Nanti dia jawab. Daripada jawapan, kita tanya lagi. Nanti dia akan berlayer-layer. Ini kita panggil layered prompting. Okay? Akhir sekali, parameterize ni adalah, basically adalah lebih kurang kita gabung-gabungkan dia. Jenis yang macam mana, kita tidak mengarang sangat. Kita terus bagi dia parameter. Parameter tu apa? Contoh, saya nak buatkan surat. Okay, lepas tu kita buat enter. Kita bagi dash. Format rasmi, bawah, dash, alamat sekian, dash, tajuk sekian. So, dalam bentuk point je terus. Dan semua adalah parameter dengan isi dia, parameter dengan dia punya point, parameter dengan point dia. Enter, dia akan buat.
Okay? Baik. Itu sedikit banyaklah dia punya ni. Ini contoh lah contoh. Macam ni saya bagi tadi yang macam role based. Role, you are a meeting minutes assistant. Task, summarize the following transcript. Format, decision, discussion, action. Basic. Ada bagi tahu dia role dia apa, task dia apa dan format output yang kita nak. Kalau format output tu kita nak ikut template yang saya bagi, pun boleh juga. Okay? Baik. Tak susah pun. So, dalam kita punya kelas hari ni, sebelum kita break pagi ni, so kita nak mencepatkan kita punya kerja, kita nak mengubah kita punya proses kerja ni menjadi sesuatu yang lebih mudah lah. So, nanti kita break, nanti kita masuk dan kita akan buat dia punya practical dia. Kita nak gunakan ChatGPT yang kita sign up tadi. Tapi sebelum kita break, boleh tak kita buka satu lagi app Gemini untuk kita compare? Buka je website ni. Kita search ni Google, type je Gemini app. Nanti keluar ni gemini.google.com. Okay, buat satu account dekat sini. Saya nak buat comparison antara penggunaan ChatGPT dengan Gemini. So nanti siapa yang dok guna Copilot ke nanti nak sambil-sambil kita buat latihan nanti nak compare pun boleh juga dialu-alukan. Kita nak tengok siapa yang menaip dengan lebih berkesan ni. Sebab data masing-masing dia berbeza Data, gaya, cara dia fikir pun berbeza. Saya akan fokuskan kepada dua, ChatGPT dengan Gemini. Ya. Dalam kes ni buat meeting ni, dia akan uruskan apa yang berlaku dalam meeting tu je ataupun yang tak dibincangkan pun kita boleh masukkan. Contoh. Okey. Dalam mana-mana agenda ada laporan-laporan kan. Ya. Laporan tu sepatutnya memang masuk dalam minit lah. Tapi tak kenapa minit tu tak ada orang sembang pasal dia. Okey, kalau ikut etika dia, minit adalah apa yang dibincangkan kan. Itu etika dia. So kalau kata nak menyelit dan prompt je lah. Beritahu, ini ada satu ni terlepas tu masukkan. Tapi itulah, by etika kita ikut apa yang berlaku lah kan. So by etika tak betul lah. Okey, dah ada account, dah buka. So dah account, kita boleh break dah. Kita break sekejap. Kita pun terlajak sikit ni. So kalau kita dapat break dalam around 15 minit, 20 minit. Boleh semua? Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita break? Tak ada? Kalau ada nak tanya, simpan dulu. Kita tanya selepas.